Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sebelum kita teruskan isu kali ini yang melibatkan Ketua Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong, titah baginda yang benar-benar mengejutkan kita dan pastinya akan membuatkan orang-orang yang makan lada kena tempias pedasnya. Bukan alang-alang pedasnya sampai menyimbah muka. Boleh kata macam itulah. Saudara, sila tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe bagi yang belum tekan butang subscribe. Sejak kebelakangan ini ada isu yang besar berkaitan dengan 3R di Malaysia, ianya berkaitan dengan race, religion, and royalty, yaitu bangsa, agama, dan raja-raja. Selain itu, yang juga menjadi isu di kebelakangan hari ini ialah melibatkan titah-titah raja yang mahu menghendaki supaya ahli politik tidak memberikan ceramah di masjid, tidak bercakap tentang politik di masjid. Namun ada beberapa orang juga, sebilangan daripada ahli politik yang seakan-akan tidak mengendahkan titah raja-raja Melayu ini. Ada yang seakan-akan sengaja, ada juga yang seakan-akan tidak faham, dan ada yang buat-buat tak faham. Ada yang kata, kami dah biasa memberikan ceramah sejak dahulu lagi. Namun, apa yang telah disampaikan oleh raja-raja ini adalah kerana kemungkinan raja-raja kita telah dapat menghidu ada segolongan mungkin yang telah pun melanggar kod etika tersebut. Hari ini, yang di Pertuan Agong, Ketua Duli Yang Maha Mulia yang di Pertuan Agong, akhirnya menyampaikan titah yang serupa seperti itu. Baginda bertitah, masjid tempat beribadah, jangan sentuh hal peribadi atau politik. Saya harap dengan titah Ketua Duli Yang Maha Mulia yang di Pertuan Agong ini, semua rakyat Malaysia dapat mengambil inisiatif, menjunjung titah kasih Ketua Duli Yang Maha Mulia ini. Jangan pula tiba-tiba Agong dah bertitah, tapi masih ada rakyat di luar sini, di luar sana, yang masih sengaja bahkan buat-buat tak faham dengan titah Ketua Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong ini. Siapapun Anda, tak pedulilah siapa Anda, kita harus menghormati Ketua Agama Islam negara ini, yaitu Ketua Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong ini. Kalau tidak mau didengar yang di Pertuan Agong, saya nak tanya, nak dengar siapa lagi? Dia adalah, baginda adalah payung negara. Baginda adalah simbol kedaulatan negara, bahkan simbol kedaulatan juga kebebasan beragama. Saudara-saudara, saya sangat setuju dengan titah baginda ini. Saya menyokong titah baginda Ketua Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong ini, supaya masjid menjadi tempat beribadah dan jangan sentuh hal peribadi atau politik titah baginda yang di Pertuan Agong. Yang di Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah sekali lagi mengingatkan bahawa kesucian, kemuliaan dan keharmonian institusi masjid perlu terus dipertahan dengan menjadikan ia sebagai tempat beribadah semata-mata. Jangan sentuh hal politik, peribadi dan perkara lain. Di luar pagar masjid terpulang pada budi bicara sendiri titah baginda lagi. Pihak pentadbir masjid perlu awasi mana-mana pihak nak ambil peluang bagi ceramah dan ajaran yang kurang memuaskan titah baginda. Saya harap semua yang ingin berceramah di Pahang harus dapat tauliah. Titah-titah baginda seperti dilaporkan bernama pada majlis perasmian Masjid Baharu Benta di Lipis semalam, yang kemudian dimasyurkan sebagai Masjid Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Turut berkenan berangkat ke majlis itu Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Maimunah Iskandaria. Hadir sama Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail yang mengetuai barisan kerajaan negeri dan ketua-ketua jabatan. Baginda turut menzahirkan harapan agar setiap masjid dan surau di Pahang ditadbir urus sebaik mungkin dengan pelbagai kelas agama serta aktiviti keagamaan di samping dapat menyatukan penduduk setempat.
Masjid Al-Sultan Abdullah yang berkeluasan lebih 3 hektar siap dibina pada 17 Mac 2020 dengan kos sebanyak RM9.7 juta dan mampu muatkan kira-kira 1,000 jemaah pada satu-satu masa. Pada majlis itu, Sri Paduka Baginda berkenan mengurniakan sumbangan kepada golongan memerlukan sebelum berbuka puasa bersama penduduk daerah ini dan menunaikan solat maghrib berjemaah. Sementara itu, Al-Sultan Abdullah bertitah menyantuni rakyat dalam siri lawatan ke beberapa negeri pada bulan Ramadan, meninggalkan kenangan manis buat Baginda. Sri Paduka Baginda turut menzahirkan penghargaan atas segala persiapan yang dilakukan oleh pihak yang terlibat ketika kunjungan Baginda ke negeri berkenaan. Titah Baginda banyak kenangan manis khususnya bila mengunjungi bazar Ramadan kerana beta dapat menyantuni rakyat setempat khususnya di Labuan, Melaka dan Pulau Pinang yang amat beta hargai. Beta dan Raja Permaisuri serta anak kanda dapat berkenalan dan bersalaman dengan rakyat dan sedikit sebanyak dapat eratkan silaturahim titah Baginda lagi. Beta sebagai Sultan Pahang mewakili orang Pahang rapatkan silaturahim dengan orang Labuan, Melaka dan Pulau Pinang titah Baginda lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini berita yang sudah pernah disiarkan sebelum ini, namun kita tertarik dengan inti dan isinya. Ianya telah disiarkan pada bulan Februari, 15 Februari 2023, yang mana kejadian itu melibatkan 3 pengarah syarikat disyaki minta rasuah konon untuk bekas menteri. Wow. Yang menariknya, siapa 3 pengarah yang disyaki minta rasuah ini dan siapa pula bekas menteri yang kononnya diminta rasuah tersebut ataupun minta rasuah untuk diberikan rasuah tersebut. Siapa bekas menteri itu? Jika Anda ada maklumat, Anda boleh kongsikan di ruangan komen. Dan saudara, apa pendapat kamu dengan pendedahan dan pendedahan terkini SPRM yang memang benar-benar mengejutkan seluruh Malaysia ini? Kalau dulu kita hanya dengar kerani, macam-macam jawatan-jawatan rendah. Tetapi sekarang ini SPRM kini lebih banyak membuat tangkapan terhadap jerum-jerum besar. Kali ini 3 pengarah. Ini bukan kerja-kerja biasa, tetapi pengarah. Bayangkan saudara, 3 pengarah disyaki minta rasuah konon untuk bekas menteri. Siapa bekas menteri ini? Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM menahan 3 individu membabitkan pengarah syarikat kerana disyaki terbabit menerima rasuah kira-kira RM15 juta bagi mendapatkan projek pembinaan pangkalan di Pahang. Bayangkan, mereka menerima rasuah kira-kira 15 juta bagi mendapatkan projek pembinaan pangkalan di Pahang. Ini bukan satu perkara yang kecil. 15 juta itu kalau diberikan kepada orang yang betul, pembangunan negara, berapa banyak sudah yang kita keuntungan. Tapi gara-gara rasuah, gara-gara durjananya rasuah, duit yang sepatutnya untuk membangunkan negara dan rakyat, hanya disakau oleh orang-orang tertentu semata-mata. Saya rasa ini harus ditangani dengan segera. Menurut sumber, ketiga suspek lelaki berusia antara 40 hingga 50 tahun itu ditahan kira-kira jam 8.30 malam tadi selepas hadir memberi keterangan di ibu pejabat SPRM di sini. Lelaki pertama yang dipercayai pengarah syarikat yang melobi projek pembinaan berkenan, manakala 2 lagi pengarah syarikat disyaki meminta dan menerima rasuah yang kononnya untuk diserahkan kepada seorang bekas menteri. Siapalah bekas menteri yang dikatakan ini? Perintah reman 3 hari bermula hari ini, 17 Februari, dikeluarkan oleh Magistrate Irza Zulaika susulan permohonan SPRM di Mahkamah Magistrate Putrajaya. Sementara itu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki ketika dihubungi mengesahkan penahanan dan berkata, kes disiasat di bawah Seksyen 16 dalam kurungan E Akta SPRM 2009. Saudara-saudara sekalian, ini memang benar-benar memberikan kejutan besar kepada kita semua. Bayangkan 3 pengarah yang mempunyai pendapatan lumayan, gaji yang tinggi,
status yang sudah tinggi, bahkan mereka mempunyai pangkat yang besar, terkenal mungkin di mata orang masyarakat. Tetapi menjadi persoalan besar, kenapalah tiga pengarah ini yang sudah punya macam-macam keistimewaan itu masih lagi didakwa, disyaki minta rasuah Rm 15 juta untuk mendapatkan proyek pembinaan pangkalan di Pahang ini. Sekiranya Anda ada jawaban, sila tinggalkan komen Anda, dan mohon kiranya Anda tekan butang subscribe bagi mendapatkan isu-isu terkini dari channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.